asal usul. Sekarang ni, tak kiralah kat social media yang mana pun, ramai anak-anak yang membesar tanpa ibu bapa sedang cuba untuk mencari parents mereka kembali disebabkan zaman internet kan dah maju, jadi makin senanglah nak cari. So, aku pun sama. Umur 4 tahun, aku ditinggalkan dekat rumah kebajikan setakat ada sehelai surat beranak dan gambar seorang wanita yang aku percaya adalah mak kandung aku dan juga duit RM50. Aku membesar dekat sini, setiap hari aku asyik tertanya-tanya, mana mak dan ayah aku? Bila aku membesar, dekat sini kawan aku ada juga yang diambil jadi anak angkat. Dan aku sebenarnya terlalu cemburu. Dalam hati asyik tertanya-tanya, tak ada ke ibu bapa yang nak ambil aku jadikan anak mereka? Kemudian sambung lagi belajar dekat IPTA. Kali ni aku agak cemburu sebab semuanya yang datang hantar ada mak ayah. Ada yang naik kereta, balik tu cium tangan, peluk. Aku pula datang bawa barang ala kadar dan naik bas. Bila dah habis belajar, mula kerja, waktu ni aku ada satu obsesi nak cari keluarga kandung aku nak trace balik asal-usul aku. Sebelum ni aku macam anggap yang diorang tak sayang aku, jadi aku tak cari. Tapi kali tu aku rasa macam aku nak tahu kenapa dan apa yang terjadi dekat mereka sampai aku dibuang di pusat kebajikan. Aku pun mulalah cari dari surat beranak. Waktu ni tengah rancak zaman muka buku. Aku terpaksa upah orang untuk carikan info dari surat beranak, cari dan akhirnya jumpa. Aku pun pergilah dekat sana kan, dekat satu alamat yang orang tu kasih. Aku sampai kat Johor baru, rumah flat 5 tingkat. Ketuk pintu dan tanya, "Assalamualaikum. Boleh tanya, ini rumah Encik tu ke?" Kemudian makcik tu jawab, "Bukan, ni rumah si Fulan." Aku pun tak nak mengalah, jadi aku tunjuk alamat dan nama penuh ayah aku yang ada dalam surat beranak. Jadi bila fikir balik, makcik tu cakap dia tak tahu, tapi dia suruh aku tanya dekat rumah bawah. Kiranya macam ketua untuk blok rumah tu lah. Kemudian aku pergi, aku bagi salam, kenalkan diri dan aku tanyalah berapa lama dia dah duduk dekat sini. Bila dia cakap dah lama, aku pun tanyalah, "Kenal tak nama sekian-sekian yang duduk dekat rumah tingkat atas ni?" Bila dah lama fikir, dia cakap, "Kenal, tapi lama dah pindah. Dekat 10 tahun lah juga." Kecewa juga waktu tu. Aku tanya lagi dia, ada tak nombor telefon ke, gambar ke ataupun kontak yang aku boleh tahu. Dan sayang sekali, pakcik tu cakap tak ada. Aku buntu, tak tahu nak mula dari mana. Dari gambar yang aku ada tu, dah lama sangat dah. Fikir, aku pun try cari kedai yang paling lama dekat kawasan tu. Kedai runcit ke, kedai makan ke. Dan aku jumpa satu kedai makan. Bila aku tanya kawasan tu, memang kedai tu dah lama betul lah. Aku sembang lah tanya, siapa paling lama kerja kat sini? Kemudian adalah makcik ni. Aku pun kasih warm up dulu. Lepas aku tanya, "Makcik, saya ni sebenarnya nak cari orang. Dah lama tak jumpa. Ini nama dan gambar dia. Makcik kenal tak?" Bila dia belik punya belik, aku hampa sebab dia tak kenal. Aku akhirnya macam terfikir something. Dan aku pergi balik flat tadi. Aku tanya ketua blok tu, dia tahu tak yang orang tinggal dekat rumah tu dulu kerja apa? Dia cakap, tak ingat. Tapi kemudian datang isteri pakcik tu, dia cakap, kerja kilang yang bini dia tu, tapi suami dia tu tak tahulah kerja apa. Mungkin kilang biskut lama. Aku pun pergi dekat kilang tu, tapi sayang dah jadi kilang jual jajan meruku tu semua dah. Aku jumpa supervisor kat dalam tu dan akhirnya dikenalkan aku dengan seorang makcik ni yang dah lama kerja dari kilang lama lagi. Aku boraklah dengan dia dan aku tunjuk gambar dengan nama lama tu jugalah. Dan akhirnya makcik tu cakap, "Kenal, tapi tak ingat sangat lah. Tapi dia ni yang duduk dekat flat ujung tu kan?" Aku macam terus excited sebab aku tak beritahu pun yang dalam gambar tu duduk dekat flat. Kemudian aku tanyalah, "Makcik kenal dan tahu tak kat mana dia tinggal sekarang?" Dia cakap lah, dah berhenti lama dia ni. Tahu tinggal situ pun sebab dulu selalu van kilang ambil dekat flat tu. Tak rapat tapi dia kenal orang yang rapat. So aku dapat satu nombor telefon, aku call, tanya perlahan, dia pun cakap, "Cari Ina ke?" Aku pun angguk, "Ya, yang kerja kilang dan duduk dekat flat sekian-sekian." Lagi sekali hampa, dia cakap last jumpa Ina ni dah lama sangat dah. Dia pun tak tahu mana Ina pergi. Aku tanyalah, ada tak kenal sesiapa yang tahu mana Ina tu sekarang? Jawapannya tak ada sebab dah lost contact. Aku pun drive balik beratus kilometer dengan perasaan hampa. Give up sebab tak tahu nak mula dari mana pula. Tapi lepas sebulan tu, aku macam tak kenapa aku tengok je dekat gambar tu kan. Aku teringat dekat kawasan rumah flat tu ada satu kedai gambar lama. Jadi aku macam orang gila drive pergi semula kat situ, pergi dekat kedai gambar tu. Aku cakap lah dengan aunty yang dekat situ, "Boleh tak tolong cari nama sekian-sekian dalam buku log ke?" Sebab kalau dulu kan hantar gambar nak cuci mesti ada list kan. Dia cakap banyak susah nak cari. Tapi lepas aku cerita dari awal, barulah aunty tu cuba mencari. Aku dengan aunty tu lepas berjam cari, jumpalah nama lelaki yang dalam surat beranak aku. So dapatlah nama, siap nombor telefon. Aku pun terus call dan nervous dia tu lain macam sebab panggilan tu masuk dan ada orang angkat. Aku pun tanyalah, "Encik ni si Pulan ni ke?" "Ya, ni saya. Nak cari siapa ya?" Aku pun kenalkan diri, nama penuh, siap bin sekali. Dia terdiam dan ditanya aku dekat mana.
Aku tak bagi tahulah yang aku ada dekat lokasi kos rumah lama dia tu. Aku pun cakap dengan dia, aku nak jumpa sekejap boleh tak? Dah dapat alamat, aku pergi. Lepas 1 jam drive, aku jumpa lelaki yang nama dia tertera dekat sijil kelahiran aku ni. Tempat yang aku jumpa ni di kedai makan. Dia pun tanya nak makan apa. Aku pun reject dan terus straightforward aku tanya, kenapa? Aku cuma tanya itu je, kenapa? Lepas dah lama diam, dia pun cerita. Asalnya dia ni dari negeri lain. Lepas tu dia berkahwin dengan seorang wanita iaitu mak aku dan akhirnya pindah ke Johor. Alasan dia sebab nak jauh dari saudara mara. Dan akhirnya isteri pregnant dan bersalin. Lepas umur dalam 3 tahun nak masuk 4 tahun, isteri dia iaitu ibu kandung aku meninggal dunia. Waktu ni urusan jenazah semua buat dekat rumah saudara dia yang jadi jiran duduk kat flat tu. Kawan-kawan mak aku yang kerja kilang pun tak tahu yang mak aku dah meninggal. Then dia teruskan hidup macam biasa, tapi baru beberapa bulan dia give up. Waktu ni lah dia minta maaf dekat aku sebab dia tak larat, penat dan buntu. Jadi dia bawa aku naik bas, letak segala benda penting dan duit, ditinggalkan aku dekat rumah kebajikan yang jaraknya beratus kilometer dari rumah. Aku tarik nafas dalam-dalam, rasa sedih, kecewa, marah. Jadi aku tanya mana kubur arwah dan saudara mara arwah tak tahu ke? Dia cakap saudara mara dia tak tahu. So bila dengar tu aku marah. Arwah masih lagi ada mak ayah dan adik-beradik, tapi dia meninggal pun tak tahu. Aku pun suruhlah kasih tunjuk kubur arwah biar aku pergi sendiri. Ingat lagi masa aku pergi tu waktu petang. Menangis aku kat situ sebab selama ni aku anggap mak aku yang buangkan aku. Rupanya mak aku sendiri dah tak ada dan ayah aku yang buang aku jauh-jauh. Lepas duduk dalam sejam, selesai baca Yasin, bersihkan mana yang patut, akhirnya aku datang balik jumpa lelaki tadi. Aku tanya dia, ada tak kontak nombor saudara mara arwah? Dia cakap tak ada, tapi dia boleh bagi alamat. Aku pun ambil alamat. Waktu tu dah malam, dia ajak aku tidur rumah. Nampaklah dia ada isteri lain dengan anak beranak dia kan. Tapi aku tolak. Bagi aku, inilah yang pertama dan terakhir. Aku cuma nak tahu asal-usul aku. Aku pun dari Johor pergi drive ke Pahang dengan tak cukup tidurnya, dengan menangis dalam kereta, dengan kerja beberapa hari dah cuti. Aku terpaksa stay dekat hotel dan tidur dulu. Esok pagi baru aku keluar untuk cari dan selepas berjam akhirnya aku jumpa sebab alamat dia lengkap dengan nama sekali kan. Aku pun ketuk lah bagi salam. Kemudian keluarlah seorang atuk ni, dia jawab salam dan ditanya, nak cari siapa? Aku pun tanyalah, Tok, ni rumah sekian-sekian ke? Ya, inilah rumah aku lah ni. Dan aku pun kenalkan diri, nama penuh dan bagi tahu anak siapa. Ya Allah, anak Ina ke ni? Banyak kali atuk tu mengucap sampai terduduk dia dekat lantai. Aku pun terkejut juga. Lepas tu angkat dia duduk dekat kerusi luar rumah. Kemudian datang nenek ni, dia cakap, ya Allah bang, kenapa bang? Dia pandang aku sambil usap tangan aku, cakap, anak Ina ni mah, anak Ina. Nenek tu pegang tangan aku sambil cakap, ya Allah, anak Ina. Sambil peluk aku. Aku waktu ni mengalir juga lah air mata. Lepas dah bertenang semua, aku suruh dia orang duduk. Atuk dan nenek aku suruh masuk dalam rumah. Aku pun cerita dari A to Z. Atuk dengan nenek aku siap minta maaf lagi. Dia cakap tak tahu yang aku terpaksa duduk membesar dekat rumah kebajikan dan anak-anak yatim ni. Lepas tu dia suruh aku makan. Sambil tu dia cerita lah lepas mak aku kahwin, diorang tak tahu mana dia duduk. Dia tak kasih tahu. Jadi diorang tak dapat berita. Tak tahu dia sihat ke tidak ke. Atuk aku ni call anak dia, suruhlah diorang balik, ada benda penting kan. Malam tu aku duduk situ makan solat, sedih yang bercampur gembira. Esoknya datanglah adik-beradik arwah mak aku. Tak ramai, dalam 4 orang. Arwah mak aku rupanya anak nombor 2. Ada 4 perempuan, 1 je lelaki. Lepas kongsi cerita ni semua nangis. Makcik aku cakap nak saman ayah. Aku terkejut juga sebab sebelum ni aku tak terfikir nak ambil tindakan undang-undang ke apa. Tapi aku reject. Aku cakap dia lah habis kat sini. Dan akhirnya esok kami semua pergi Johor, pergi kubur arwah, baca Yasin ramai-ramai. Habis tu tidur kat hotel semalam dan kami semua balik. Sampai sana makcik aku bagi sampul yang dalam dia ada duit. Dia cakap dekat aku, selama ni aku hidup susah, tak ada orang tolong. Saudara mara hidup tak cari dan tak tolong aku. Dia cakap nak ulang masa sekali macam tak boleh. So dia cuma boleh kasih duit. Aku reject. Tapi nenek aku cakap ambil, kalau tak dia orang rasa bersalah. Aku pun lepas 2-3 hari duduk kat situ, aku balik. Dan mereka suruh aku balik kampung waktu free. Balik rumah tu, bila aku check duit tu ada dalam RM10,000. Selang sebulan makcik aku telefon lagi minta nombor akaun. Dia masukkan lagi RM10,000. Aku cakap banyak sangat ni. Tapi dia cakap duit ni dari ayah aku rupanya. Makcik aku diam-diam dia pergi kedai makan yang aku bagi tahu, kedai bekas suami arwah ibu aku tu kan. Dia cakap ini pambasan, nanti diminta lagi. Dan sejak hari tu setiap kali puasa dan raya aku mesti balik kampung. Selalu je minggu ke apa ke aku pergilah rumah makcik aku sebab diorang rumah dekat-dekat kawasan aku kerja je, tak jauh. Waktu aku kahwin pun awal tahun ni, keluarga mak aku yang sponsor dari A to Z. Dia cakap aku cuma fokus baju kahwin je. Day one ke makan-makan semua diorang uruskan. Walaupun ayah aku buang aku, tapi Alhamdulillah, keluarga arwah mak aku terima aku dan sayang aku dan mereka peluk aku. Cerita dari Adam bukan nama sebenar.